Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya untuk kod HIS 224 akan membuat pembentangan dengan bertajuk Hak Nafkah Tempat Tinggal bagi Isteri yang tinggal bersama mertua. Ahli kumpulan kami terdiri daripada dua ahli, iaitu saya, Ahli Aidil Hakim bin Asaruddin, nombor matrik 189, dan juga rakan saya Muhammad Nazan Ali bin Muhammad Nazir Ali, nombor matrik 143815. Baik, pada slide kedua kami akan meneliti terlebih dahulu tentang isi kandungan slide kami, yang bermula dengan definisi nafkah, kedua, turutan pemberian nafkah, ketiga, nafkah yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap isterinya, keempat, nafkah tempat tinggal bagi isteri, seterusnya, ciri-ciri tempat tinggal bagi isteri, dan juga kami akan membuat persoalan. Pertama, antara nafkah isteri dan nafkah ibu bapa suami, antara mana satukah yang perlu diutamakan oleh pihak suami? Kedua ialah, apakah tindakan suami apabila isteri setuju untuk tinggal bersama mertua? Dan akhir, kami akan mengakhirinya dengan kesimpulan. Pada slide ketiga, kami akan membincangkan tentang definisi nafkah. Perkataan nafkah berasal daripada perkataan Arab, iaitu nafaqah, yang bermaksud sesuatu yang dikeluarkan dan digunakan untuk kebaikan. Jamak bagi perkataan nafkah ini adalah nafaqah. Nafkah yang dibahaskan di sini boleh difahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang di bawah tanggungannya dan ia merangkumi beberapa aspek keperluan asas. Contohnya, di sini makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Slide seterusnya akan membicarakan tentang turutan pemberian nafkah tersebut. Baik, mengikut syariat Islam, syariat Islam telah menetapkan turutan pemberian nafkah yang perlu dipatuhi seperti berikut. Pertamanya, nafkah terlebih dahulu wajib ditunaikan kepada diri sendiri dan diikuti oleh nafkah wajib ditunaikan kepada orang lain yang berhak mendapat nafkah dari dirinya. Contoh ringkas di sini ialah apabila seorang lelaki sudah menjadi suami, orang yang berhak mendapat nafkah dari dirinya merupakan pihak isteri ataupun anak-anaknya. Nafkah kepada diri sendiri merangkumi keperluan asas bagi seseorang manusia, iaitu seperti yang contoh yang telah diberikan pada slide sebelum ini: tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Manakala nafkah kepada orang lain wajib dikeluarkan apabila berlakunya beberapa keadaan istimewa. Contohnya, perkahwinan, hubungan kekerabatan dan juga pemilikan. Salah satu faktor yang menyebabkan nafkah wajib dikeluarkan adalah kerana perkahwinan. Dalam konteks ini, suami bertanggungjawab memberikan nafkah kepada isterinya. Malah, sarjana Islam juga berpandangan bahawa apabila berlakunya ikatan perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan, tanggungjawab seorang bapa kepada anak perempuannya telah berpindah kepada suami. Justru ketika itu, suami pula yang bertanggungjawab sepenuhnya memberikan nafkah kepada isterinya, mengambil alih tanggungjawab bapanya. Slide ini akan menghuraikan lebih tentang nafkah yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap isterinya. So, dalam Islam terdapat dua jenis nafkah. Pertama ialah nafkah zahir yang lebih melibatkan barang-barang ataupun keperluan asas yang boleh diperolehi melalui pembelian dan juga boleh diperolehi melalui pembelian. Contohnya di sini adalah makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal dan juga perubatan dan perbelanjaan rumah. Jenis kedua adalah nafkah
batin yang lebih melibatkan kepada um, tanggungan emosi ataupun mental seorang suami terhadap isterinya. Antara contoh nafkah batin adalah berkongsi masalah, bermesra bersama isteri, seterusnya suami mendengar luahan isterinya, dan akhirnya ialah hubungan bersama suami dan isteri. Tambahan, para ulama juga menghuraikan bahawa apa sahaja keperluan seorang isteri perlu dipenuhi oleh seorang suami. So, selain daripada kedua-dua nafkah zahir dan batin yang telah saya berikan, ada contoh yang mungkin memerlukan menjadi keperluan terhadap seorang isteri merupakan barang kemas seperti barang emas atau berlian, dan juga barang berhias seperti makeup dan lipstick dan sebagainya. Slide seterusnya akan membicarakan tentang nafkah tempat tinggal bagi isteri. Baik, nafkah tempat tinggal merupakan salah satu tanggungjawab yang wajib digunakan oleh seorang suami terhadap isterinya. Hal ini merupakan ijma' fuqaha ataupun dikenali sebagai sepakat para ulama fiqh. Perkara ini telah dinyatakan jelas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Surah Al-Talaq ayat 6. Tambahan, Syekh Abu Bakar Syato menjelaskan bahawa ayat di atas dikhususkan kepada isteri yang ditalak oleh suami. Beliau juga mengatakan bahawa suami wajib menyediakan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak. Justru apatah lagi isteri yang masih sah sebagai pasangannya perlu lebih diutamakan dalam hal menyediakan tempat tinggal. Baik, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan mengalihkan slide seterusnya kepada rakan saya, Muhammad Nazir Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazran Ali bin Muhammad Nazir Ali akan menyambung pembentangan kami pada hari ini. Ciri-ciri tempat tinggal bagi isteri. Sheikh Zainuddin menyebut bahawa ciri-ciri tempat tinggal yang wajib disediakan oleh suami kepada isteri adalah yang layak bagi isteri dari sudut adat, terjaga dari pandangan untuk berkhaluat dengan suami, dan yang bersifat aman, harmoni serta selamat dari sebarang bahaya terhadap dirinya dan hartanya ketika suami tidak berada di rumah. Tambahan pula, tempat tinggal ini bukan hanya keinginan bahkan merupakan keperluan bagi isteri, walaupun tempat itu hanya didiami dalam keadaan sewa ataupun pinjaman. Begitu juga kebanyakan ulama berpandangan bahawa suami hendaklah menyediakan tempat tinggal khusus bagi isteri yang mana tiada ahli keluarga suami yang lain yang tinggal bersama di rumah tersebut. Sebagai contoh, ibu bapa atau kaum kerabat suami. Hal ini disebabkan khuatir perkara tersebut boleh mendatangkan mudarat kepada isteri dan hartanya serta menjejaskan perhubungan antara suami dan isteri. Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili, suami perlu menyediakan tempat tinggal kepada isterinya yang menepati ciri-ciri berikut, iaitu suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang sesuai berdasarkan kemampuan dari segi kewangan. Menyediakan tempat tinggal yang khusus untuk isteri dan anak-anak mereka tidak boleh menghimpunkan bersama ibu bapa atau kaum kerabat suami, melainkan jika isteri reda untuk berkongsi kediaman yang sama. Suami hendaklah menyediakan keperluan asas di rumah tersebut seperti alas tidur, alat-alat tempat memasak, bilik mandi dan sebagainya. Sekiranya isteri reda untuk dikurangkan haknya dan dia bersetuju untuk tinggal bersama keluarga suami, maka hal tersebut dibolehkan. Sebaliknya, jika isteri tidak reda, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal lain yang khusus bagi isteri. Antara nafkah isteri dan nafkah ibu bapa suami,
Yang mana satukah yang lebih perlu diutamakan oleh suami? Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, mulakan nafkah dengan dirimu. Jika berbaki, berikanlah kepada ahli keluargamu. Jika masih berbaki, berikanlah kepada saudara maramu yang terdekat. Dan jika masih berbaki lagi, berikanlah kepada mereka dan seterusnya. Imam Al-Shawkani menyebut, nafkah kepada keluarga tetap wajib meskipun ketua keluarga jatuh miskin. Manakala, nafkah kepada ibu bapa hanya wajib jika anak mampu. Para ulama telah sepakat akan mewajibkannya mendahulukan nafkah anak isteri sebelum ibu bapa. Tanggungjawab kepada isteri adalah diutamakan kecuali dalam keadaan darurat, iaitu ibu memerlukan bantuan, maka ketika itu hendaklah diberikan kepadanya. Tindakan suami apabila isteri setuju tinggal bersama mertua. Isteri hanya wajib berkhidmat kepada suami, bukan kepada ibu bapa suami apatah lagi adik-beradik suami. Suami tiada hak memaksa isteri untuk menjaga ibu bapa suami, menyediakan makan minum mereka, membasuh baju mereka dan sebagainya. Jika si isteri melakukannya, itu adalah ihsan isteri secara sukarela yang insya-Allah mendatangkan pahala. Tetapi tetap bukan kewajipan isteri. Oleh itu, suami tidak berhak memaksa isteri dalam hal ini. Suami perlu ingat, kewajipan menjaga ibu bapanya adalah kewajipan dan adik-beradiknya, bukan kewajipan isteri. Suami hendaklah mengambil kira aspek aurat, hukum khulwah yang mana ini akan berlaku apabila di dalam rumah terdapat ipar duai. Ini akan menyusahkan kehidupan isteri sehingga 24 jam di rumah perlu menutup aurat dengan sempurna kerana terdapat bukan mahram. Yang terakhir ialah apabila isteri sudah sukarela tinggal dengan ibu bapa suami dan sukarela pula berkhidmat kepada mereka, maka suami perlu menghargai dan memahami bahawa isteri sudah menambah beban di atas bahunya, sesuatu yang pada asalnya bukan kewajipan beliau. Kesimpulannya, menjadi tanggungjawab suami menyediakan tempat tinggal yang aman dan tenteram serta menetapi dengan hukum syarak kepada isterinya. Hal ini demi memelihara suasana yang baik dalam rumah tangga dan memastikan kelangsungan hubungan perkahwinan. Tempat tinggal yang dimaksudkan juga ialah tempat tinggal yang khusus untuk isteri dan anak-anak mereka. Suami tidak boleh menghimpunkan bersama ibu bapa atau kaum kerabatnya kerana khawatir perkara tersebut boleh mendatangkan mudarat kepada isteri dan hartanya serta menjejaskan perhubungan antara suami dan isteri. Sekiranya isteri reza untuk dikurangkan haknya dan dia bersetuju untuk tinggal bersama keluarga suami, maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat hendaklah diusahakan agar tidak timbul masalah dan mudarat antara si isteri dan keluarga suami. Sebaliknya, jika isteri tidak reza, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal lain atau tempat tinggal yang selesa untuk isteri seperti rumah keluarga atau sebagainya. Bahagian ini merupakan sumber rujukan bagi pembentangan kami. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.